Okay. We are recording kan? Yes. Okay, ready for take. Okay. 3, 2. Assalamualaikum and good day to everyone. My name is Dr. Nazahia. I'm a scientist from Malaysia Genome Institute of National Institutes of Biotechnology Malaysia, one of the agencies under Ministry of Science, Technology and Innovation. In conjunction with Minggu Sains Negara this year, I'm here to answer some of the most frequently asked questions about vaccine and vaccination in general. Okay, kita lihat soalan daripada adik Adina Humaira. Adina Humaira, umur saya 9 tahun. Saya nak tahu apa itu vaksin dan apa bahan-bahan di dalam vaksin COVID-19. Vaksin adalah bahan berunsurkan biologi yang diperkenalkan kepada badan manusia sama ada melalui suntikan ataupun melalui kita makan untuk melatih sistem imun badan untuk melawan penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus atau bakteria. Jadi seperti penyakit COVID-19, dengan suntikan vaksin, badan kita dapat mengenal virus tersebut dan bersedia melawan penyakit jika berlaku jangkitan. Jadi komplikasi yang disebabkan oleh penyakit ini dapat dikurangkan atau dapat dielakkan. Komponen yang terdapat dalam vaksin COVID-19 bergantung kepada pengeluar vaksin COVID-19 tersebut. Contohnya vaksin yang kita terima iaitu daripada Pfizer-BioNTech yang menggunakan platform ataupun teknologi mRNA. Antara komponen-komponen yang terdapat dalam vaksin tersebut adalah mRNA, iaitu komponen utama yang membawa maklumat genetik virus untuk diperkenalkan kepada badan manusia. Komponen kedua adalah pembawa atau carrier kepada mRNA tersebut yang berunsurkan seakan-akan minyak untuk dibawa masuk ke dalam badan manusia. Selain daripada itu, terdapat juga cecair penimbal yang mengandungi garam dan gula untuk memastikan vaksin tersebut stabil. Tak ada bahan-bahan bahaya dalam vaksin. Seterusnya, soalan daripada Mr. Louis. Hi, my name is Louis from Miri, berasal dari Bario, Sarawak. How safe is it for people at my age, which is about 60 plus? Apa kesan sampingan dia? Also, what do we do after the vaccination? Thank you, Mr. Louis, for the question. How safe is the vaccine for an elderly? Sebenarnya sehingga hari ini belum ada lagi laporan tentang reaksi alergi yang teruk dan belum ada kebimbangan yang besar yang dikenal pasti bagi golongan-golongan berusia di Malaysia. Jadi antara kesan sampingan yang masih ada sebenarnya bergantung kepada individu tersebut. Sama seperti orang muda yang menerima vaksin, simptom-simptom ringan dan sederhana seperti sakit di bahagian yang disuntik, bengkak dan merah, demam, pening dan sakit badan. NPRA ada menyarankan agar penerima vaksin perlu dipantau antara 15 hingga 30 minit selepas disuntik di pusat pemberian vaksin. Selain daripada itu, kita perlu menjaga SOP, menjaga kebersihan dan kesihatan secara umum. Pantau diri anda dan segera berjumpa doktor jika terdapat tanda-tanda yang luar biasa. One important thing to remember is that don't forget to talk to your doctor to make sure that you are medically stable and fit for the vaccine. Mari kita tengok soalan daripada adik-adik kita. Saya Aris Mursyidi, saya berumur 17 tahun. Berapakah had umur yang telah ditetapkan untuk membolehkan seseorang mendapat suntikan vaksin COVID-19? Nama saya Syasha Rahana, umur saya 12 tahun. Adakah kanak-kanak seperti saya perlu mengambil vaksin COVID-19? Terima kasih. Terima kasih adik Syasha dan adik Haris. Nampaknya soalan yang diajukan adalah had umur yang sesuai untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Melalui kenyataan yang boleh didapati di aplikasi MySejahtera dan juga kenyataan yang telah dikeluarkan oleh MPRA iaitu Badan Pelulus Vaksin COVID-19 di Malaysia, hanya
warga Malaysia berusia 18 tahun ke atas sahaja yang layak menerima vaksin COVID-19. Ini kerana pihak pengeluar vaksin masih melakukan penyelidikan terhadap golongan 18 tahun ke bawah. Jadi adik Syasha dan Haris kena tunggu lagi sebelum dapatkan vaksin COVID-19. Nama saya Hasyab Qori, saya berumur 12 tahun. Saya nak tanya, vaksin tu kan boleh menghindari daripada COVID-19. Tapi, kenapa waktu orang kena COVID, tak boleh letak vaksin semasa dia kena COVID? Kenapa kena selepas dia sihat dari COVID baru boleh letak vaksin? Kita mengambil langkah berjaga-jaga untuk tidak memberikan vaksin kepada pesakit aktif COVID-19. Ingat ya, fungsi vaksin bukan untuk merawat tetapi untuk melindungi diri daripada COVID-19. Jadi adalah lebih baik untuk menunggu sehingga badan betul-betul sihat sebelum vaksin diberikan. Seterusnya daripada Puan Radhika. Salam sejahtera, saya Radhika daripada syarikat Syarwani Hanibi. Ada tak vaksin COVID sesuai untuk pesakit thyroid dan pesakit yang mempunyai alergik? Soalan ini boleh dijawab dengan memetik kenyataan daripada MPRA berkenaan golongan-golongan yang tidak boleh diberikan vaksin. Jadi antara golongan yang telah disenaraikan tidak boleh menerima vaksin COVID-19 adalah individu yang kurang ketahanan imun, pesakit autoimun, seterusnya wanita mengandung atau yang menyusukan anak, dan juga individu yang mempunyai reaksi alahan kepada mana-mana komponen vaksin. Jika anda pernah mengalami anafilaksis ataupun kita panggil anaphylactic shock, iaitu reaksi alergi yang teruk terhadap bahan-bahan yang tidak anda ketahui, anda perlu berhati-hati dan berbincang dengan lebih lanjut dengan doktor anda. Should individuals with thyroid disease get the vaccine? I would like to quote the recommendation by the American Thyroid Association 2021. People with thyroid conditions, including those with autoimmune thyroid disease and thyroid cancer, should receive the COVID vaccine only if they are medically stable. And again, if you have history of allergic reactions, you should be aware of special precautions that might be needed. Soalan seterusnya daripada Mr. Cho. Halo, salam sejahtera. Nama saya Cho daripada Penang. Umur saya 46. Soalan saya adalah, selepas kita divaksinkan, setiap 6 bulan kita kena buat vaksin ni sampai seumur hidup ke? Terima kasih Mr. Cho. Sebenarnya bukan macam tu. Vaksin ni kita hanya perlu ambil sekali sahaja, sama ada 1 dos ataupun 2 dos bergantung kepada jenis vaksin yang kita terima. Apabila kita sudah divaksin, sistem imun badan kita akan mendapat maklumat dan menyimpan atau mengingat maklumat tersebut untuk memberi perlindungan kepada badan sekiranya kita terdedah kepada virus tersebut pada masa akan datang. Betul ke kalau vaksin jadi zomba? Jauh. Jauh. Bukan. Di sini saya ingin mengambil kesempatan ni untuk menyaran orang ramai supaya mendapatkan maklumat dan rujukan dari sumber-sumber yang sahih supaya kita tidak menyebarkan ataupun tersalah faham bagi kita, mengelakkan kekeliruan dan juga kepanikan dalam masyarakat. Apa maksud merah ni blinking ah? Recording lah.